Amerika Syarikat, China capai perjanjian kurangkan tarif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Amerika Syarikat dan China capai perjanjian untuk mengurangkan tarif timbal balik sebagai mengakhiri perang dagang yang mengganggu prospek global dan menjejaskan pasaran keuangan. Ketetapan itu dicapai selepas perbincangan melibatkan pegawai China di Geneva dengan Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat, Scott Bessent. Selain bersetuju penangguhan 90 hari pelaksanaan tarif, kedua-dua negara juga sepakat mengurangkan tarif daripada lebih 100% kepada 10%. Pada perbincangan tersebut, Amerika Syarikat dan China telah mengemukakan keperluan negara masing-masing mengambil kira kepentingan perdagangan seimbang. Pertemuan Geneva adalah interaksi bersemuka pertama antara pegawai ekonomi kanan Amerika Syarikat dan China sejak Presiden Donald Trump melancarkan serangan tarif global dengan pengenaan cukai sehingga 145% terhadap China. Beijing kemudian bertindak balas dengan mengenakan sekatan ekspor ke atas beberapa unsur nadir bumi selain menaikkan tarif ke atas barangan Amerika kepada 125%. Pertikaian tarif itu menyebabkan perdagangan dua hala bernilai hampir $600 bilion terhenti selain kebimbangan tercetusnya stagflasi. Kerajaan sementara Bangladesh mengharamkan semua aktiviti Parti Liga Awami atas alasan keselamatan negara. Tindakan terhadap parti bekas Perdana Menteri Bangladesh yang digulingkan Sheikh Hasina itu dibuat di bawah Akta Anti Keganasan. Keputusan dibuat selepas beberapa hari protes jalanan diketuai oleh Parti Warga Negara Nasional yang dipacu oleh pelajar yang menggulingkan Hasina. Beberapa hari Parti Islamis dan Berhaluan Kanan termasuk Jamaat Islami dan kumpulan pembangkang lain turut serta dalam demonstrasi itu. Pengharaman itu kekal sehingga perbicaraan terhadap pemimpin parti berkenaan berhubung kematian ratusan penunjuk perasaan di Tribunal Jenayah Antarabangsa selesai. Kerajaan juga mengumumkan pindahan kepada Akta ICT yang membenarkan tribunal untuk mendakwa bukan sahaja individu tetapi juga parti politik dan pertubuhan. Sementara itu, Parti Liga Awami yang diasaskan pada tahun 1949 menolak keputusan itu sebagai tidak sah dan mewarnai kenyataan di laman rasmi Facebook parti. Sekurang-kurangnya 21 maut dan 24 yang lain cedera dalam insiden sebuah bas penumpang terbabas di Kot Male, Sri Lanka. Bas milik kerajaan itu membawa sekitar 70 penumpang dan melebihi kapasiti sepatutnya. Ketika kejadian, bas yang melalui jalan berbukit itu dikatakan hilang kawalan. Siasatan giat dijalankan untuk mengenal pasti sama ada kemalangan berpunca daripada kegagalan mekanikal ataupun kecuaian pemandu. Sementara itu, Timbalan Menteri Pengangkutan Prasana Gunasena berkata kesemua mangsa yang cedera dikejarkan ke dua hospital berdekatan untuk rawatan. Seorang mangsa yang terselamat memberitahu bas condong ke sebelah kiri ketika ia berada di selekoh dan pemandu hilang kawalan hingga menyebabkan kemalangan. Ketegangan konflik India-Pakistan merekodkan lebih 70 kematian. Islamabad mendakwa berpuluh orang awam terbunuh dalam serangan rentas sempadan oleh India. Manakala New Delhi melaporkan puluhan maut akibat serangan balas Pakistan menyebabkan puluhan orang terkorban. Insiden dua kuasa nuklear Asia Selatan kali ini disifat paling berdarah dalam tempoh 2 dekad. Serangan tercetus 2 minggu selepas India menuduh Pakistan menyokong serangan militan di Kashmir yang dikuasai India. Namun tuduhan tersebut dinafikan Islamabad. Sepanjang konflik, tentera Pakistan mendakwa telah menembak jatuh 5 jet pejuang India. Sementara itu, sumber keselamatan India pula mengesahkan 3 jet mereka terhempas di wilayah sendiri. Tentera India juga mendakwa telah memusnahkan 9 kem di Pakistan. Konflik berlarutan 4 hari itu sedikit reda selepas kedua-dua pihak bersetuju dengan gencatan senjata pada Sabtu.
Dalam perkembangan sama, gencatan senjata yang diumum pada Sabtu rapuh selepas kedua-dua pihak saling menuduh atas pelanggaran awal. Ia susulan beberapa letupan kedengaran di bandar sempadan India selama beberapa jam selepas gencatan senjata dipersetujui. New Delhi menuduh Islamabad melanggar perjanjian itu, namun dinafikan jurucakap tentera Pakistan. Tentera India juga telah menghantar mesej hotline kepada Pakistan dan menegaskan New Delhi sedia bertindak balas sekiranya ia berulang. Perdana Menteri India Narendra Modi mengadakan mesyuarat khas bersama pegawai kanan pertahanan dan keselamatannya bagi membincangkan perkara itu. Mesyuarat juga diadakan menjelang perbincangan antara Ketua Pengarah Operasi Ketenteraan India dan rakas jawatannya dari Pakistan sendiri seperti yang diumumkan semalam. Di Gaza, sekurang-kurangnya 12 penduduk Palestin termasuk kanak-kanak terbunuh dalam serangan udara terbaru Israel. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam wilayah itu, Mahmud Basal, memaklumkan jet pejuang Israel menyasarkan 3 khemah yang menempatkan pelarian di Khan Yunis, selatan Gaza. 8 mangsa korban dalam serangan itu termasuk 4 kanak-kanak berusia antara 2 hingga 5 tahun dan 2 wanita. Rakaman menunjukkan penyelamat mengeluarkan seorang bayi yang cedera serta 2 mayat dari kawasan serangan. Dalam serangan berasingan di Khan Yunis pada Ahad, 3 lagi maut manakala seorang terbunuh dan 3 cedera di Gaza selepas kumpulan orang awam diserang. Basal turut melaporkan 5 buah rumah dimusnahkan menggunakan bahan letupan di timur Gaza selain tembakan artileri di kawasan Abbasah, namun tiada kematian dilaporkan dalam insiden itu. Difahamkan lebih 50 serangan dilancarkan Israel sejak Sabtu lalu. Ia susulan operasi ketenteraan Israel yang disambung semula pada 18 Mac lalu selepas gencatan senjata 2 bulan berakhir. Kementerian Kesihatan Gaza melaporkan jumlah korban keseluruhan sejak perang bermula pada 7 Oktober 2023 kini mencecah 52,829 orang. Jutaan rakyat Filipina keluar mengundi pada pilihan raya separuh penggal di tengah-tengah perbalahan politik antara Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan Naib Presiden yang dipecat Sara Duterte. Orang ramai mulai memanjari pusat pengundian sekitar ibu kota Manila seawal sebelum pukul 7 pagi waktu tempatan. Pilihan raya itu melibatkan lebih 18,000 jawatan termasuk kerusi di Dewan Perwakilan dan pejabat peringkat daerah yang menjadi rebutan sengit. Namun tumpuan utama adalah kepada 12 kerusi Senat yang bakal memberi impak besar terhadap pemilihan Presiden 2028 serta nasib Sara. Pilihan raya berkenaan bukan sekadar pemilihan wakil rakyat tetapi juga medan pertempuran antara 2 keluarga politik paling berpengaruh di Filipina. Pertelingkahan antara Marcos dan bekas kutunya itu memuncak pada Februari apabila Sara dipecat kerana didakwa melakukan jenayah termasuk rasuah dan perancangan pembunuhan terhadap Presiden. Sebulan kemudian, bapanya Rodrigo Duterte, bekas Presiden Filipina, ditahan dan diterbangkan ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC untuk menghadapi tuduhan jenayah terhadap kemanusiaan berkaitan kempen anti dadah berdarah semasa pentadbirannya. Sara Duterte kini perlu meraih sekurang-kurangnya 9 undi di Senat yang mempunyai 24 ahli untuk mengelakkan dirinya disingkirkan sepenuhnya dari dunia politik. Setakat ini, 7 daripada calon utama yang berada dalam kedudukan teratas mendapat sokongan daripada Marcos, manakala 4 berpihak kepada Duterte. Berpuluh-puluh kotak berisi bahan berkaitan Nazi semasa era Perang Dunia Kedua ditemui semula di ruang bawah tanah Mahkamah Agung Argentina. 83 kotak bahan yang dirampas oleh pihak berkuasa Argentina ketika perang itu dihantar ke kedutaan Jerman di Tokyo ke Argentina pada Jun 1941. Walaupun wakil diplomatik Jerman ketika itu mendakwa kotak tersebut mengandungi barangan peribadi, pihak kastam Argentina menemukan sebaliknya. Hasil pemeriksaan 5 kotak secara rawak menemukan poskad, gambar dan bahan propaganda serta ribuan buku nota milik rejim Nazi. Kotak-kotak tersebut telah dipindahkan ke sebuah bilik dengan langkah keselamatan tambahan. Museum Holocaust di Buenos Aires dijemput membantu dalam kerja-kerja pemeliharaan dan inventory bahan tersebut.
Lebih 30 hektar kawasan luar bandar wilayah pesisir Latakia, Syria musnah akibat kebakaran hutan. Insiden itu bagaimanapun tidak menyebabkan kemalangan jiwa, kecederaan dan kerosakan kepada kediaman penduduk. Keadaan cuaca panas melampau dan kesukaran mendapatkan sumber air menyukarkan usaha mengawal kebakaran tersebut. Kerja pemadaman juga mengalami kesulitan berikutan tiupan angin kencang dan bentuk geografi lokasi yang berbukit bukau. Pihak berkuasa di kawasan bampiran seperti Aleppo, Tartus dan Hama dikerah membantu. Penyerang Paris Saint-Germain PSG Ousmane Dembele dinobatkan pemain terbaik Ligue 1. Pengiktirafan itu susulan kejayaannya membawa kelab itu merangkul kejuaraan Perancis ke-13 dan ke perlawanan akhir Liga Juara Eropah. Dembele merupakan penjaring terbanyak Ligue 1 musim ini dengan 21 gol. Beliau juga menjaringkan 33 gol dalam 46 perlawanan bagi semua pertandingan. Dembele menggantikan Kylian Mbappe yang memenangi anugerah itu buat kali ke-5 berturut-turut. Luis Enrique pula memperoleh anugerah selaku jurulatih terbaik manakala Desiree Doué dinobatkan pemain muda terbaik Ligue 1. Pemain Lille Lucas Chevalier merangkul anugerah penjaga gol terbaik. PSG berada di landasan untuk meraih treble selepas memenangi kejuaraan Ligue 1 ke-11 dalam tempoh 13 tahun. Pasukan itu akan berdepan Inter Milan dalam perlawanan akhir Liga Juara Eropah 31 Mei ini. Ini pula cerita sedih Manchester United selepas tumpas 0-2 kepada West Ham pada saingan Liga Perdana Inggeris. Prestasi hambar itu menimbulkan kemarahan pengurus Ruben Amorim yang menyifatkan kekalahan itu sebagai risiko besar kepada kelab. Selain mula ragu-ragu dengan masa depan kelab itu, Amorim luah kebimbangan apabila kekalahan itu dianggap biasa dan menganggap tewas di laman sendiri adalah satu keaiban. Beliau juga bimbang sekiranya pemain United melupakan tanggungjawab mereka sebagai pemain di salah sebuah kelab utama dunia. Ditanya mengenai kedudukan semasa The Red Devils di tangga ke-16 Liga ketika ini, Amorim berkata dia malu dan sukar diterima. Sehubungan itu, katanya United perlu mengubah banyak perkara pada penghujung musim ini. Dunia 10 berakhir di sini. Saksikan kemeriahan pimpinan muzik tradisional Bolivia dikenali Tarquadas oleh lebih 3,000 peserta sebagai usaha memecahkan rekod dunia dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.